Jadi itu sebabnya kalau kita ada hybrid government ataupun sebuah kerajaan campuran, maka akhirnya kita tidak boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri, dan setiap keputusan contohnya kalau macam mana kita nak selesaikan masalah pemboikotan minyak sawit contohnya, kalau kita ada kerajaan campuran, setiap apa yang nak dibuat oleh Datuk Seri Najib, dia kena refer dengan ketua-ketua parti lain. Dan ini mungkin kita takkan ada cukup masa. Mungkin harga pun akan jatuh, akan berubah dan sebagainya. So banyak benda-benda yang tidak menguntungkan. Dan benda-benda baik yang nak dilaksanakan oleh tolong bagi dia step. Benda-benda baik yang nak dibuat oleh kerajaan kita pun sekiranya mendapat bantahan dari segi polisi. Contohnya kalau kita nak bagi apa yang dipanggil sebagai sebelum ni kita nak bagi bantuan untuk BRIM. Kalau kita ada kerjasama dengan orang macam Mahathir, Mahathir ni dia punya stimulus package ialah inject syarikat-syarikat besar. Sebab pandangan dia, contohnya macam selepas dia pecat Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 1998, dia memang ada inject stimulus package. Antaranya 1.2 bilion disuntik duit Petronas, disuntik kepada syarikat perkapalan anak dia. Yang selamat anak dia. Sebab mentaliti Tuan Dr. Mahathir ialah kalau kita selamatkan syarikat besar ini, syarikat ini akan bayar cukai. Syarikat ini akan membayar gaji pekerja-pekerja. So pekerja-pekerja boleh cari makan. But actually from that 1.2 billion, only certain portion will go to the gaji kaki tangan. And those companies, those big companies, when they need help to survive, how can you expect that they are going to pay the income tax? Ini kita boleh fikir. Kalau syarikat tu nak hidup pun kena dapat bantuan diselamatkan oleh kerajaan, takkan kita nak expect dia orang ni akan membayar cukai kepada kerajaan. Sudah pastilah dia akan minta tax exemption dan sebagainya. Syarikat besar macam Genting pun pernah minta tahun 2014 minta supaya diberikan pengecualian cukai oleh Kerajaan Barisan Nasional. Tapi malangnya bila BN tak nak bagi, mereka saman kita. Mereka saman kita sebab mereka tidak dapat pengecualian cukai. Lepas tu bila tukar kerajaan 2019, akhirnya mereka dapat pelepasan cukai 4.8 bilion, 4,800 million. Cuba bayangkan, bukan sikit-sikit ni. That is more than the amount of BRIM yang dia bagi. Jumlah BRIM yang Kerajaan Pakatan Harapan bagi dulu zaman Datuk Najib lebih sikit, 6.8 bilion untuk 7.1 juta keluarga. Tapi bila mereka memerintah je, dia potong BRIM tinggal 4.1. Lepas tu tinggal 2 bilion lebih. Cuba you bayangkan. Jadi itu sebabnya kita perlu sebuah kerajaan yang solid. Kerana bila kita ada sebuah kerajaan yang solid, pelabur-pelabur lebih yakin. Sebab apa juga keputusan, mestilah ada orang yang boleh dipegang. You tengoklah macam kerajaan-kerajaan hybrid yang sebelum ada. Mahathir, ketika dia ada 22 tahun kuasa sebagai Perdana Menteri, daripada sebuah parti yang menjadi parti dominan, menguasai kerajaan, UMNO menguasai kerajaan Barisan Nasional. Cara dia perintah dia ada full of confidence. Dia orang dengar cakap dia boleh command. We are not saying that dictatorship is good, tetapi you tengok macam mana China boleh jadi sebuah negara yang cukup kuat. Sebab boleh dikatakan negara mereka ni ialah sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan yang orang tak boleh tegur sesuka hati.
Itu sebab kita tengok Twitter tak boleh masuk sana, Facebook tak boleh masuk sana. They have their own WeChat, they have their own QQ. Lepas tu orang yang datang ke sini question about our human rights. Kadang-kadang. Betul. Ini reality. Ini reality. So at least I'm not saying that we need a dictator as our prime minister. But we need someone who can govern the country and who can make his own decision. Kalau dia tak boleh buat keputusan dia sendiri, semua sekali nak kena refer Muhyiddin, semua sekali nak kena refer Haji Hadi, mampus. Mampus. Betul. So jadi memandangkan 2023-2024 kita akan menerusi kegawatan ekonomi global. So adakah Datuk fikir kita memerlukan sebuah kerajaan sebegini untuk menerajui? Itu sebabnya bila kita dah nak berhadapan dengan kegawatan ekonomi global, kita nak berhadapan dengan masalah shortage of food. Sekarang ni peperangan pun Russian pun dah start berdil Kiev dah mula dahsyat perang. Kita tengok di Perancis pun orang dah mula beratur, minyak, petrol, diesel dah mula dicatu. Kemudian kita tengok di Germany, kesan impak terhadap ekonomi rakyat telah menyebabkan setiap hari orang demonstrasi untuk menggulingkan kerajaan. So these kind of things will happen to our country very soon. Very soon. So you nak tunggu sampai tahun depan baru you nak buat pilihan raya, mati. That's why we need to have a strong government now. Kita nak sebuah kerajaan yang lepas ni tak ada pening pasal nak menjaga diri dia, kedudukan dia sebagai Perdana Menteri. Kita tak nak ada kerajaan yang takut, kalau PAS tarik diri macam mana kita. Kita tak boleh ada kerajaan yang takut, kalau DAP tarik diri macam mana kita. Kita boleh collapse bila-bila masa. Tak boleh. That's why rakyat kena fikir tentang masa depan mereka, bukan masa depan ahli politik. It's either they choose, they want Pakatan Harapan to form the next government, they make sure they vote for Pakatan all out. But if they already realize that Pakatan Harapan cannot govern this country, they must give back full mandate to Barisan Nasional, because we know how to govern this country. We need a strong team. Kita dah ada pengalaman yang cukup. Tun Dr. Mahathir, very experienced, 22 years experience. Tetapi Tun Dr. Mahathir walaupun 22 tahun pengalaman, dia tidak ada tim yang kuat. Tim dia cak ayam. Bila dia ada tim cak ayam, kita tengok daripada seorang yang berpengalaman, 22 tahun pengalaman dalam, orang satu-satunya Perdana Menteri yang paling banyak pengalaman dalam negara ini, akhirnya kerajaan ini gagal. Ekonomi kita collapse. Hutang kita bertambah berlipat kali ganda. Bursa saham Kuala Lumpur zaman dia jatuh lebih 300 mata. Nilai ringgit merudum. Kita punya foreign investment pun menjunam. Kita punya pertumbuhan ekonomi menguncup. Kita punya kadar inflasi meningkat. Kita punya kadar defisit juga setiap tahun bertambah. Sedangkan Datuk Seri Najib daripada tahun 2009 kadar defisit negara 6.7%, dia turunkan setiap tahun sampai 2.8. Dan kalau misalnya tidak ada gangguan pada ketika itu, sudah pastilah kita punya target untuk 2.8% tahun 2018 itu akan berjaya. Tapi malangnya bila mereka ambil alih jadi 4% balik. Hari ini ramai yang sudah pasti, ramai yang menyesal lah. Ramai yang menyesal kerana mereka kata orang tu, mereka merindui Datuk Seri Najib. Lebih-lebih lagi hari ini Datuk Seri Najib sudah berada di penjara Kajang. Ramai orang bertanya, adakah dia akan bertanding dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa ramai yang rindu zaman Najib Razak. Okey.